Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dapat kita berhimpun pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita menghayati akan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah sentiasa mengizinkan kita berada di dalam tempat yang mulia dan tempat yang baik, seperti mana apa yang kita berada sekarang ini. Bagi sesiapa yang belum meniatkan iktikaf, bolehlah niat iktikaf, kerana tidak ada tempat yang kalau kita duduk saja pun boleh pahala, melainkan yakni di dalam rumah Allah. Hatta sekalipun tempat yang mewah seperti duduk dalam istana negara, tidak ada hadis yang mengatakan duduk dalam tu boleh pahala. Tapi duduk dalam rumah Allah, masjid, ada hadisnya mana kata boleh pahala, walaupun masjid tu mungkin tak gah sangat atau tak besar sangat, tapi bila namanya masjid, maka di sana adalah tempat kemuliaan, kerana itu adalah tempat kita semua sujud kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Tak cukup dengan kita berada di dalam rumah Allah, masjid, malah kita juga berada di dalam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni maknanya taman-taman syurga Allah. Seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan di atas muka bumi ni, maka kalian nampak di sana ada taman-taman syurga Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farta'u." Maka singgahlah. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Sedangkan kita kan berada di dunia. Setahunya syurga-syurga ni barang akhirat. Kok mana pula di bahagian dunia ni ada syurga? Sahabat tanya. Maka jawab baginda Nabi SAW,
yang disebut sebagai Riyadul Jannah, yakni taman-taman syurga Allah, iaitulah hilakuz zikri, yakni majlis zikir. Makna majlis zikir kata Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad ada dua makna. Maknanya yang pertama iaitu majlis zikir yang dibaca zikir dalam dia. Contohnya kita baca tahlil macam tadi kita buat la ilaha illallah, itu majlis zikir lah tu. Kita baca wirid pas mayang subhanallah subhanallah 33 kali tu, itu juga disebut sebagai majlis zikir. Tapi kata Imam Ahmad bukan itu saja, kerana majlis zikir ambil pada perkataan asal zikir itu sendiri. Zikir ni asal perkataannya zal kafra, zakara. Buka kamus Arab, zakara tu maknanya ingat. Jadi zikir ialah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ataupun juga kepada agama ini, yakni Islam. Jadi bila majlis tu mengingatkan kita pada Allah, Rasulullah ataupun Islam, maka majlis tu dinamakan dia sebagai majlis zikir. Jadi malam ni, walaupun mungkinlah kita tak buat yalah malam Jumaat tak, mungkin kita tak buat baca Yasin ke, ataupun kita tak buat lah yang lain-lain, tetapi dengan buat majlis ilmu, dengan buat kuliah agama ini, sudah termasuk di dalam kategori majlis zikir. Bila sebut majlis zikir, kata baginda Nabi SAW, itu sama dengan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Jadi harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah. Nanti kita harap akhirat esok Allah masukkan kita di dalam syurga yang sebenar, yang secara hakiki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi malam ni kita sebut dia Maulidur Rasul. Betul? Kadang-kadang kita dengar orang duk sebut maulid lah. Tapi kadang-kadang kita dengar ada orang duk sebut maulud. Jadi mana satu betul? Dia kata mana-mana pun tak apalah ustaz, lid-lud je bunyinya, kata. Tak. Arab ni lain baris lain makna. Itu bahasa Arab. Lepas tu tak boleh suka-suka buat main baris. Lepas tu Fatihah kita baca salah baris, tak sah mayang. Kan? Jadi kena faham bila maulid makna apa, maulud makna apa. Jadi untuk pengetahuan asas kita lah pada malam ni, dua-dua memang betul, tak ada masalah. Tak ada pun yang kata rosak tu, tak ada dah. Cuma bila sebut dengan perkataan maulid, itu dengan dua makna. Satu makna tempat kelahiran, atau satu lagi dengan makna tarikh kelahiran. Jadi maulid tu sama ada tempat dilahirkan akan Nabi tu, ataupun juga dengan makna bila tarikh dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau maulud tu makna baby, maulud tu yang dilahirkan. Kalau makna maulud Nabi, itu artinya Nabi tu baby, Nabi masa baby dulu. Itu maulud, makna maulud ni yang dilahirkan, yang kena lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu mauludin, maulud itu maknanya yang dilahirkan, budak yang dilahirkan. Jadi kalau sambut maulud pun betul juga, sebab sambut Nabi yang dilahirkan. Kalau kata sambut maulid pun betul juga, sambut tarikh kelahiran Nabi. Jadi tapi cuma kata setengah pandangan ulama yang lebih kepada nak kata tepat tu tak jugalah, tapi yang lebih kepada tepat iaitu maulid lah. Sebab yang kita sambut bukannya baby Nabi pun tak ada dah.
Nah, jadi yang kita sambut ialah ulang tahunnya sahaja. Yang ni tarikh kelahirannya sahaja. Dalam kita duk sambut tarikh kelahiran ni, kalau kita tak mengaji, mungkin kita tak perasan benda ni. Tu sebab tu Allah kata kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Sama tak orang pergi dengar kuliah dengan orang tak pergi dengar kuliah? Mana sama? Nah, orang mengaji dia ada ilmu. Orang tak mengaji pakai kuentam. Dia tak tahu. Rupa-rupanya dalam kajian sirah bahawa tarikh kelahiran Nabi ni ada 5 pandangan. Tarikhnya ada 5 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan 2 Rabiul Awal. Pandangan yang kedua mengatakan 8 Rabiul Awal. Pandangan yang ketiga kata 9 Rabiul Awal. Pandangan keempat 10 Rabiul Awal. Pandangan kelima barulah yang macam kita buat ni 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ikut 12 Rabiul Awal bukan malam ni. 12 Rabiul Awal malam semalam. Sebab tarikh kalender Islam ni dia mula dengan maghrib, bukan dengan subuh. Sebab tu kalau kita tengok 1 Ramadan bukan jatuh pagi tu, jatuh maghrib sebelum tu. Nak raya pun begitu juga. Jadi sebenarnya 12 Rabiul Awal malam tadi. Malam ni dah masuk 13 Rabiul Awal. Jadi kalau nak kata malam ni ataupun 12 Rabiul Awal tu sendiri adalah secara tepat Nabi dilahirkan pun susah juga nak kata, sebab ada 5 pandangan. Cuma pandangan yang masyhur di tempat kita ni kata 12. Tetapi bila dibuat kajian semula oleh ulama, banyak ulama berpandangan bahawa tarikh kelahiran Nabi 9 Rabiul Awal. Seperti mana yang disebut di dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi pandangan yang kuat lah mengatakan bahawa 9 Rabiul Awal. Tapi adakah menjadi masalah? Tak masalah. Tak ada rosak akidah pun kalau tersalah tarikh. Yang rosak akidah ni nak tarikh tu pegang elok tapi Nabi tu tak ikut. Tu baru rosak akidah. Jadi tersalah tarikh tadi jadi masalah. Macam kita kahwin dengan bini kita lah. Masa belum nikah dulu kita dengar kata tarikh lahir dia 8 hari bulan 5. Bila dah menikah anak 4 dah, baru tahu tengok-tengok ke IC lah tarikh lahir dia 10 hari bulan 8. Dah terbatal tak pernikahan? Tak batal. Tak ada masalah. Jadi rosak? Tak ada rosak. Yang terbatal atau rosak lepas-lepas nikah tengok-tengok lah laki sama dengan dia. Nampak? Ada sama. Itu baru masalah. Jadi sama juga. Tak payah bergaduhlah tentang bila Nabi dilahirkan, tarikhnya. Kita ingat Nabi ni bukan tunggu 12 Rabiul Awal. Bukan tunggu masuk bulan Maulid, barulah nak selawat, barulah nak ingat pada Nabi. Ingat Nabi ni tiap-tiap masa. Kemudian ada pula geng-geng Wahab. Tahu? Bukan Pak Wahab, saya ada orang nama Wahab marah pula lagi. Wahabi maksud dia. Ada geng-geng Wahabi ni. Dia duk kata apa? Dia kata kita buat malam ni program malam ni bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab Nabi tak buat. Sambut Maulid ni dia kata Nabi tak buat. Sahabat tak buat. Jadi kita yang sekarang ni membid'ahkan amalan. Memandai-mandai. Nabi tak buat, kita buat. Kita jawab balik, siapa kata Nabi tak buat? Baca dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bila ditanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa tiap-tiap hari Isnin?" Maka jawab baginda Nabi SAW, "Kerana hari Isnin adalah hari kelahiranku." Maksudnya dalam hadis tu nak bagi tahu bahawa Nabi sambut kelahiran dia dengan cara Nabi berpuasa. Itu cara Nabi sambut birthday. Kita sambut birthday tiup lilin kat kek. Nampak? Bubuh lilin pula ikut umur. Ikut umur. Kita tanya, lilin kenapa bubuh ni? Ni umur sah umur. Kalau budak 8 tahun ada 8 batang lilin. Budak 10 tahun 10 batang lilin. Dan kalau umur 95, banyak lilin duduk atas kek. Sampai kek tak jumpa, penuh lilin saja. Jadi ni mengarut.
Makan kek tak salah, Islam tak larang, silakan makan. Yang pergi bubuh lilin tu buat apa? Tak ada faedah. Dah lah dia bubuh, lepas tu dia nyala api. Lah kali dia tiup, baik tak payah nyala. Nah, lilin ni simpan, kalau blackout baru pasang. Ada buah atas kek. Nah, ni kata mengarut. Ni ikut barat. Tak tentu hala ikut barat. Nabi kata ikut Nabi tak nak dengar. Nah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah dalam Quran. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu mengasihi Allah, kalau betul kamu sayang ke Allah, fattabi'uni, maka ikutilah daku. Maksud ikut daku tu ikut Rasulullah, ikutlah Nabi. Nah, dengan ikut Nabi itulah membuktikan bahawa kita kasih dan sayang kepada Allah. Tiba-tiba bukan ikut Nabi, ikut mana-mana orang tahu. Nah, jadi macam mana yang dikatakan, nah, di kita ni dikira sebagai kasih pada Allah. Baik. Jadi itu, jadi tak ada masalah lah. Berbeza pandangan dalam masalah tarikh. Yang penting kita mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun kelahiran Nabi disepakati dipanggil dengan nama tahun gajah. Kenapa dipanggil tahun gajah? Kerana pada tahun Nabi dilahirkan tu datangnya tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah nak serang kota Kaabah. Sejarah dia, waktu ni Nabi tak lahir lagi, Nabi tak ada lagi. Orang Arab mereka mengikut tinggalan-tinggalan terdahulu, antaranya kitab Taurat dan juga kitab Injil, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang ikut, ada yang seleweng, ada yang tak ikut terus pergi sembah benda bukan-bukan. Jadi memang mengarutlah. Arab ni dia terkenal dengan satu kumpulan atau bangsa yang cengeng. Kita sini panggil cengeng. Mana bangsa yang suka nak bergaduh. Langgar bahu je perang tu kot. Nampak? Tak? Langgar bahu, kawan tu nak scan dulu, lepas tu dia berebut kepala scan juga, nak bergaduh, perang tu kot. Angkat pedang. Nah, mana kata sampai berbunuh-bunuh. Tu. Lepas tu pula ngarut-ngarut. Dia tawaf Kaabah tu lama dah. Sebelum Nabi ada lagi Kaabah ada dah. Kaabah ni yang mula-mula bina Nabi Adam alaihissalam. Awal lagi lama dulu. Nabi Ibrahim bina semula dengan Nabi Ismail. Nah, jadi Kaabah tu dah ditawaf lama dah. Sebelum Nabi datang dah ada orang tawaf dah. Tapi ngarut lah. Dalam tawaf tu mabuk. Dalam tawaf tu bogel pun ada. Telanjang bulat betul-betul tawaf Kaabah. Ini memang mengarut. Keliling-keliling Kaabah penuh dengan berhala-berhala. Jadi orang Arab waktu tu banyak tertumpu kepada Kaabah, datang ke Mekah. Sebab Kaabah ni makna bangunan yang paling tua, bangunan paling lama. Nah, makna paling bersejarah lah. Jadi semua orang duk datang, buat tawaf lah apa semua. Jadi Abrahah ni dia duduk di Yaman. Jadi bila dia tengok orang duk pakat pergi ke Mekah nak pergi tawaf ke Kaabah, dia cemburu. Kata mana boleh jadi ni? Habis macam mana nak buat? Sebab tempat dia orang tak datang, tak laku. Jadi dia buat satu bangunan yang lebih lawa daripada Kaabah. Kaabah ni bentuk 4 segi je. Ni dia buat bentuk macam-macam bentuk lah. Canggih lah, dengan tinggi, dengan besarnya dia buat bangunan lawa. Supaya orang tak pergi dah kat Kaabah, orang pergi kat dia. Dia cadang ni buat macam tu. Plan pertama dia, projek dia. Bila dah siap, tengok orang tak datang juga. Padahal lawa bangunan tu, orang tak datang. Jadi dia tanya penasihat dia. Penasihat ni 25% ni. Nah, penasihat buat jadi tak guna ni. Nah, penasihat dia kata, nah, memang orang tak datang. Di Kaabah tu ada batu. Nama batu tu Hajarul Aswad. Hajar tu batu, Aswad tu hitam. Hajarul Aswad maknanya batu hitam. Batu ni pula yang hebatnya sampai orang semua nak ke batu tu. Sebab apa? Sebab batu tu datang daripada syurga. Nah, mana batu yang hebat lah. Jadi kata penasihat, kalau hang nak orang datang kat tempat hang di Yaman ni, kena ambil batu tu, bawa sini. Jadi macam mana nak bawa batu? Dia ingat, dia tak tahu, dia tak pernah pergi Kaabah ni macam mana. Dia tak, zaman tu kan ada WhatsApp ke apa, kan ada Google nak check.
Nah, jadi mana dia nak tahu Kaabah ni rupa sebenarnya macam mana, batu tu dimaksudkan macam mana? Rupanya batu Hajar Aswad tu bukan besar mana, kecil je. Jadi nak pergi. Jadi cadangnya bila nak ambil mestilah nak kena robohkan dia. Jadi nak robohkan kenalah ada orang cakap apa, kekuatan yang besar. Yaman di tanah Arab mana ada gajah? Buka apa nama geografi. Mana ada gajah belah sana? Jadi dia tempah gajah daripada Afrika. Sebab semata-mata nak pergi ambil ni Kaabah tu, nak runtuhkan Kaabah. Tempah gajah daripada Afrika. Dia gajah dalam dunia ni yang paling besar sekali Afrika. Paling kecil sekali Malaysia. Dalam paling kecil pun kita pergi belah Greek. Sampai ke atas Greek tu tak tahan nak terkencing. RNR tak ada. Berhenti pi jalan kan. Kita pun duduk celah-celah semak, barulah nak buka seluar, tiba-tiba gajah kencing kat sebelah. Nah, bila gajah kencing kat sebelah, kita jadi kencing tak? Tak terkencing dah, masuk balik air kencing. Nah, sebab apa? Tengok gajah. Tak jadi apa dah. Padahal gajah yang kita nampak di Malaysia ni, tu gajah kira paling kecil dah dalam dunia. Nah, paling kecil dah. Paling kecil pun 12 kaki tinggi. 12 ke 13 kaki tinggi gajah. Nah, bayangkan gajah Afrika. Nah, taring dia saja, dia punya ni gading dia tu disebut dalam kitab sirah 14 ke 15 kaki. Dia punya gading saja. Dan kalau gading sampai 14-15 kaki dah tinggi, takkanlah 3 kaki. Kurang tinggi kat 20 kaki mungkin. Maknanya tinggi, besar sungguh gajah ni. Nah, yang ni gajah ni depa tempah daripada apa nama Afrika. Bawalah gajah ni. Nah, Abraha bawa dengan tentera-tentera dia nak pergi ke Mekah. Nak hancurkan Kaabah. Tapi belum sampai dekat dengan Kaabah, mereka berehat berhenti. Sebab dah lewat petang, malam. Jadi cadangnya malam ni tidur dululah, dia kata. Esok pagi-pagi kita bangun, kita serang, dia kata. Bila orang Mekah duduk kat situ, dia tengok banyaknya gajah berkumpul dengan ni, dia tahu dah. Orang Arab waktu tu pun dia tak pernah tengok gajah. Jadi dia tengok ni makhluk apa ni, besar gedabak, siap gigi tajam gitu. Dia kata gigi sebab dia tak pernah tengok. Ni makhluk apa dah? Zaman tu kan zaman macam kita. Kita kata takkan tak kenal Ustaz. Dah zaman tu kan zaman ada internet. Arab mana ada gajah. Jadi dia tengok terkejut. Bila terkejut, takut. Padahal tadi kita sebut dah, orang Arab ni kaki perang. Patutnya bila dia dengar orang datang nak serang tempat dia, sikit dia tak takut. Tapi bila tengok makhluk gajah ni, dia tak pernah jumpa, takut dia. Lah kali orang Arab bertempiaran lari naik ke bukit. Nah, sehingga ada di antara mereka yang berdoa kata, ya Allah, nah, Kaabah ni engkau punya, maka engkau lah jaga. Kami tak dapat nak orang cakap nak pertahankan. Nah, sebab yang datang ni Allah dahsyat. Tu. Orang kata apa? Sejantan-jantan orang Arab bila nampak gajah, lah kali serah diri ke? Lah kali kata tak apalah. Nah, Allah jagalah sendiri Kaabah ni. Nah, kami tak dapat nak tanggung. Nah. Kita jangan jadi macam tu. Tapi ni Arab jahiliah. Tengok macam mana Nabi ubah selepas tu. Bila bawa datang Islam masuk ke dalam hati orang Arab. Tengok orang Arab bila dah menerima Islam, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Khalid ibn Awalid, bila dah terima Islam, tak payah kata gajah, datanglah apa pun nak kerana Islam, kerana Allah dan Rasul, mati mereka sanggup. Nah, ayat ni kita sama dengan kita tak? Kita dulu orang Melayu sebelum datangnya Islam. Melayu dulu sebelum Islam Hindu. Zaman tok nenek moyang kita dulu entah berapa ratus ribu zaman dulu tak tahulah berapa lama. Tapi dulu tu makna kata Hindu. Bukan Islam lagi. Islam datang daripada Yaman. Nah, depa dalam buku sejarah banyak bohong. Dia kata Islam datang saudagar-saudagar Arab datang ke bumi tanah Melayu ni sebab nak jual minyak wangi. Pejadah jauh sangat jual minyak wangi. Nampak? Bukan sebab jual minyak wangi, tapi orang-orang Arab datang ke tanah Melayu sebab nak menyampaikan Islam di sini. Nah, bila Sultan masuk Islam, rakyat semua jadi Islam. Tengok bila orang Melayu sudah masuk roh Islam dalam diri dia, dah mula jadi Islam. Tengok,
Kita dijajah tuan-tuan 446 tahun. Bukan sikit-sikit punya masa, 446 tahun. Sekarang kita merdeka baru 63 tahun. 100 tak sampai lagi. Mereka tahan 446 tahun. Berapa banyak penjajah masuk? Belandanya, Portugisnya, Britishnya, Jepunnya. 446 tahun. Selama 446 tahun tu kita tak pernah dengar orang Melayu jadi Kristian. Tak ada. Tapi hari ini baru 63 tahun di Kuala Lumpur sudah ada gereja untuk orang Melayu. Sebab apa? Sebab orang Melayu pada hari ini Islamnya semakin hilang, semakin hilang. Seperti mana kata baginda Nabi SAW, fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman inilah zaman kita ya. Tidak ada yang tinggal daripada orang Islam itu melainkan tinggal nama sahaja. Tinggal nama je lah. Nah, nama je lah Islam. Tengok IC nama Ahmad. Nah, nama Kasim. Nama Islam. Tapi diri dalam jauh daripada Islam. Ni tak apa, alhamdulillah kita buat majlis besar maulid. Tapi minta maaf cakaplah, saya memang jenis direct. Siapa suruh panggil. Kalau kuliah-kuliah biasa kadang-kadang tak ramai macam ni. Ke mana kita pergi? Semayang Jumaat lagi penuh. Kalau sampai belakang, mujur tak semayang dalam kolah. Penuh semayang. Tapi bila buat gini, semayang berjemaah biasa yang rutin biasalah, fardu 5 waktu. Kalau belah siang boleh tahan, kira kita fahamlah kerja. Dah bahagian malam, takkan sibuk sangat kerja siang malam. Lembu reti balik rumah. Kan? Aduh. Jadi macam mana? Tu yang kita kata makin jauh dengan agama. Bila makin jauh dengan agama, apa yang tinggal pada diri kita? Nah, orang Melayu nak, kita tak payah kata Islam, Melayu pun tinggal apa dengan Melayu? Tinggal baju Melayu, kereta api tanah Melayu. Lagi apa lagi yang Melayu? Tak ada apa dah. Minta maaf cakaplah, hari ni punya anak muda kita suruh tulis tulisan nama dia dengan tulisan Jawi pun tak boleh nak. Suruh tulis Jawi nama sendiri, kantai dah. Padahal Jawi tu itulah tulisan kita, bukan Rumi. ABC ni bukan tulisan kita. ABC ni dipanggil Rumi. Kenapa panggil Rumi? Kenapa? Rumi tu asal kataan dia Rom. Rom ni mana? Rom ni mana? Kampung Gajah Rom. Rom tu barat sana, British. Itulah Rom. Jadi ABC tu tulisan depa. Tulisan kita alif bata macam tulisan Arab. Kerana kuatnya Melayu dengan Islam. Orang kata Melayu dan Islam berpisah tiada. Bila sebut Melayu, automatik orang kata dia Islam. Maksudnya sampai tahap gitu kuatnya nak pegangan orang Melayu kita dengan agama Islam. Tapi sekarang makin kelonggar. Dulu kuat sungguh. Sebab tu orang Melayu dulu sikit tak takut dengan mana-mana penjajah datang hebat mana pun. Macam kita kisah tadi zaman Nabi tadi, gajah zaman kita kapal perang datang, Alfonso di Albuquerque. Portugis datang, orang Melayu tak ganjak. Ada seorang Tok Wali, nama dia Tok Kupaloh. Kalau kenal lah, pernah dengar. Nama dia Tok Kupaloh. Dia ulama, dia penasihat sultan di Terengganu suatu ketika dulu. Lama dah ni, cerita lama. Jadi masa tu British nak jajah tanah Melayu kita. Jadi British datang. Dia nak letak dia punya wakil-wakil British setiap negeri. Setiap negeri ada wakil British. Akhirnya wakil British ni sampai di bumi Terengganu. Dia jumpa Sultan Terengganu, nak letak wakil British. Alasan dia nak menjaga keamanan negeri Terengganu. Sultan kata gini lah, aku ikut penasihat aku lah. Penasihat aku namanya Tok Kupaloh. Kamu pergi jumpa dia. Kalau dia kata ya, aku ya. Kalau dia kata tak, aku pun tak. Jadi kamu cakap lah dengan dia. Jadi British ni pergi rumah Tok Kupaloh. Rumah Tok Kupaloh rumah biasa, rumah kampung biasa je. Pergilah rumah Tok Kupaloh. British ni cerita apa semua, alasan dia apa semua. Tok Kupaloh kata habis dah. Habis. Tok Kupaloh jawab, balik. Kami tak perlukan. Sebelum kamu datang, kami memang sudah aman. Sebab yang jaga kami bukan kamu,
bukan siapa-siapa. Yang jaga kami Allah. Cukup Allah ada untuk jaga kami. Macam kita hari ni lah, kita tukarlah tagline, kita jaga kita. Bila pula boleh kita jaga kita? Allah jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Mana boleh kita jaga kita? Makhluk dia tak boleh jaga sama-sama makhluk. Bukti saya nak tunjuk lah. Kita bela lembu. Boleh tak lembu jaga lembu? Kita bela lembu. Petang dah tu kita bawa lembu tu keluar pergi makan rumput. Kita pun dah lapar perut dari tadi, tak makan lagi. Asar pun tak mayang lagi. Kita pun cari lembu paling sadar. Tahu lembu sadar? Lembu balik gym. Jenis badan dia ketul-ketul. Kita cari paling besar dalam banyak-banyak lembu tu, kita panggil dia. Kita pun tarik telinga lembu, kita kata, lembu-lembu, aku lantik hang jadi ketua lembu, penghulu lembu, kan? Jadi ketua bagi kawanan lembu ni. Aku pesan kat hang, aku ni nak balik saat ni, nak main asar, nak makan nasi. Lepas aku habis selesai, aku datang balik, pastikan semua lembu-lembu dah masuk kandang. Faham tak? Lembu kata mana kata, oh faham kot ni. Dia kata, tak apa, dia pun balik. Balik, pas makan habis mayang pun semua, datang balik dekat padang ragut tu, lembu duduk dalam kandang ke kat padang ni? Kat padang lagi Mana ada lembu masuk? Tokek ni pun marah. Hei lembu, aku kata dah kan tadi, aku pesan dah suruh masuk dalam kandang, awak duduk luar. Lembu kata, aku lembu bodoh. Dia lembu, mana boleh jaga lembu? Nah, maka yang lebih hebat daripada lembu kena jaga lembu. Nah, lembu memang ada otak, akal tak ada. Nah, kita ada otak dan ada akal. Maka bila lebih kita, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku nak jadikan kalian kamu ni jadi khalifah atas muka bumi, untuk jaga bumi. Maka kitalah yang jaga makhluk ni, jaga lembu, jaga apa semua. Dah kita, siapa nak jaga kita? Bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Sebab kita tak mampu nak jaga diri kita sendiri, melainkan Allah lah yang lebih berkuasa untuk jaga kita. Itu maksud dia, kan? Jauh kona ke lembu pergi. Tadi cerita gajah. Jadi bila tengok gitu, lari habis bertempiaran lah. Orang Mekah ni naik nyorok dekat atas bukit. Jadi bila dah menjelang pagi, Abrahah pun bangkitkan gajah dia. Jadi Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. Bila gajah ni ditalakan ke arah Kaabah, dia tak nak bergerak. Selangkah pun dia tak bergerak. Tapi bila ditalakan kepalanya ke arah tempat lain, dia berjalan. Tapi bila arah ke Kaabah, tak mau jalan. Sampai dipukul gajah berdarah-darah. Dengan cemeti dibantai gajah, suruh jalan. Tak nak jalan gajah. Lah kali bila gajah tak nak jalan, dia duduk. Lagilah, tak boleh buat apa. Duduk gajah, tak nak jalan. Di sini Allah nak tunjuk binatang kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, lebih teruk daripada tuan-tuan kata, saya tak kata. Ada betul lah. Nak biar jelas. Binatang kenal Allah. Lepas tu ulama pesan, kalau kita masuk hutan, tiba-tiba jumpa binatang buas, azan. Azan, insya-Allah dia lari sebab dia dengar nama Allah. Jangan sebut nama ketua kampung, tak lari dia. Buat contoh lah. Dia ngap terus. Sebut nama Allah. Jangan sebut nama mak. Sebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah buat laung sedap-sedap macam dekat ni masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah dah waktu darurat gitu. Tak payah berlagu. Betul, straight lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila terserempak, jangan saja nak test. Di Gizu Taiping terjun dalam kandang limau. Belum sembah ngap dah. Jangan cari pasal. Ini bila perlu. Bila dah terdesak. Tu. Sebab apa? Sebab binatang kenal penciptanya. Kita ni lah manusia dengan jin tu yang bermasalah. Dua makhluk ni. Dia sebab apa dia jadi
kurang kenal pada Tuhan, sebab dia kenal dunia, kenal makhluk. Macam kita ni tuan-tuan, macam budak-budak. Budak-budak mula-mula masa dia kecil, baby ataupun dah besar lebih kurang 4, 5, 6 tahun, dia rapat dengan kita kan, dengan maknya, dengan ayahnya, pegang tangan tak lepas lah. Kita pun bawa pergi jalan, jalan-jalan, nampak ada taman permainan, papang longsor lah, jongkang-jongkik lah, apa semua tu. Jadi budak ni dia sonok bila tengok taman permainan ni. Kita duduk dalam kereta pun dia dah melompat-lompat dah. Ayah, nak pergi situ, dah lompat-lompat dah. Kita buka je pintu kereta, asal tadi dia pegang tangan kita dah. Sebab dia tak nak lagi ke lain, anak dengan mak dia, dengan ayah dia pegang tangan. Tapi bila nampak taman permainan, dia lepas tangan mak dia, lepas tangan ayah dia, berlari main tu. Tak peduli dah mak dia, tak peduli dah ayah dia. Yang penting dia nak sonok main tu. Mak ayah ni pun duduklah tepi. Takkan mak ayah main sekali lah, duduk tepi lah. Patah babang longsor tu. Jadi ayah dia duduk tepi je. Anak main. Bila dia nak cari mak ayah dia balik? Bila dia jatuh. Lagi tak jatuh, lagi tu nak main. Betul tak? Dia main berlari. Budak kan sonok, lari, bak, jatuh, luka lutut, darah lutut. Masa darah tu dia pergi mana? Dia pergi kat mak dia, pergi kat ayah dia. Mak, sakit lutut. Barulah peluk balik mak dia. Itulah kita semua manusia. Masa kita belum dikeluarkan daripada perut mak kita, kita rapat dengan Allah di alam ruh. Rapat dengan Allah. Taat perintah Allah. Bila Allah tanya nak taat tak dengan aku, semua roh jawab, kami taat pada engkau ya Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Alam roh, keluar pada perut mak, nampak dunia, masih baby okey lagi. Bila makin besar, nampak jawatan, nampak pangkat, nampak gaji, nampak harta, tak ingat dah. Seronoklah dengan mainan dunia ni. Ni semua mainan dunia. Jawatan pangkat ni, tengoklah orang berebut-rebut nak jadi Perdana Menteri. Yang ni tunjuk dia ada number lah, apalah. Yang ni berebut ni nak jatuhkan ni nak jatuhkan ni. Ni semua permainan dunia. Tapi sibuk tu, masing-masing duk kalut sibuk. Kita pun lebih kurang agak sibuk dengan kerja, sampai tak peduli masjid surau, tak peduli kuliah agama. Dah cukup kerja siang, buat pula overtime, kerja malam, tak puas lagi. Sebab apa? Sebab tak jatuh lagi. Bila Allah bagi jatuh macam tadi, macam budak tadi jatuh, lutut darah, dia balik ke mak dia. Gitu juga kita. Bila Allah bagi kita jatuh, jatuh bisnes, miskin, jadi rosak, jadi ni, macam-macam masalah, jatuh sakit, barulah datang ke rumah Allah, barulah nak pergi ke Allah. Ada satu tempat saya di Beruah tu, ada satu masjid, tak nak sebutlah nama masjid tu. Masjid tu memang tak ramai orang. Ini kira-kira mayang jemaah 4 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Ketua Kampung, 4 orang. Nampak? Kalau seorang tak datang, tinggal 3. 2 tak datang, 2 seorang semayang. 4 orang tu dia lah. Sekali tu saya nak pergi kuliah, terlambat sikit. Saya pun berjalan, naik kereta lalu depan masjid tu, tengok kereta penuh, parking sampai tepi jalan, macam semayang Jumaat. Kata, takkan Jumaat waktu maghrib? Nampak? Awak ramai pula ni. Tiba-tiba pula ramai. Kita jenguk ke belah dalam, tengok bukan 4 orang, 4 saf. Ramai datang semayang. Bila jalan ke depan sikit, tengok-tengok kampung depan tu banjir. Banjir, batuk datang masjid. Hantu kita. Allah bagi banjir, barulah datang rumah Allah. Ada? Bila susah, baru cari Allah. Nyakit hati. Kalau macam ni lah sifat kita, baik banjir tiap-tiap hari. Betul tak? Kalau bukanlah kita doa dah, tapi ni lah. Kita nak bagi renung. Macam mana yang dikatakan sambut maulid, sambut Nabi ni, hari kelahiran Nabi, jangan duk selawat saja. Sambut kelahiran Nabi tu kerana menilai akan susah payahnya Nabi bawa agama ni, tapi sampai ke kita buat lebih kurang agama ni. Itu maksud dia.
Nah, jangan kata ustaz ni lari tajuk, tak lari tajuk Nah, kita nak sambut hari kelahiran Nabi. Kenapa nak sambut sangat Nabi ni? Sebab Nabi tu bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Nabi bawa rahmat, tiba-tiba rahmat yang Nabi bawa ni kita tak hargai sungguh-sungguh. Malah kita makin jauh dengan agama. Apa nak jadi dengan agama hari ni? Apa nak jadi dengan Islam kita pada hari ni? Tu. Jadi Arab ni tadi akhirnya Abrahah ni tak boleh jadilah. Dia pun turun dengan tentera dia, turun daripada gajah. Gajah tak lut dah, tak nak jalan kaki. Nak serang gak, kerah kepala, ni degil. Nak serang juga. Akhirnya Allah hantar burung ababil. Kan? Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melontarkan batu-batu dari sijil. Setengah riwayat kata batu daripada api neraka. Kesan tinggalan batu tu sampai sekarang ada lagi di Mekah. Kalau pergi buat umrah sekarang ni tak boleh lah. Itulah siapa suruh dulu tak pergi. Lepas ni lah kalau PKP ni dah habis, nak cakap dengan Ustaz Mutawif yang bawa kita tu, cakap Ustaz nak tengok kat mana tapak berlakunya ababil lontar batu ke tentera bergajah Abrahah. Dia ada kesan. Masih lagi nampak ketulan-ketulan batu tu. Dia nampak kesan dia tu ada. Ambil iktibar. Kita ni kalau pergi buat haji ke pergi buat umrah, ambil iktibar. Bukan pergi sibuk nak beli cerik. Sibuk pergi beli cerik. Ni list banyak ni. Kawan-kawan kata hampir sana nanti tolong beli ni tolong beli ni. Penuh. Kat 5 muka surat. Bukan nak pergi shopping. Ni tersalah niat dah ni. Buat ibadat bukan kerana nak ambil ibrah ibadat, tapi nak shopping, nak berjalan. Ni masalah ni. Sebab itulah kita pergi balik Mekah pun perangai tetap sama, tak berubah. Sebab tak dapat hasil daripada tempat yang kita pergi tu. Sedangkan tempat yang kita jejak di tanah haram tu, di Masjidil Haram, di Mekah Madinah, boleh jadi tempat yang kita pijak tu pernah dipijak oleh Rasulullah SAW. Kalau tak Rasulullah pun sahabat pijak. Maknanya ada berkat di situ. Ada berkat. Saya pergi semayang dulu, pernah sekali pergi semayang, saya bentang kain ni buat lapik. Jadi kita pun konon nak buat baik lah. Saya taklah saya seorang, saya pun bentang melintang gitu, bagi kat orang sebelah sekali buat lapik. Ada orang Arab sebelah saya tu, dia pun tolak kain saya. Dia kata kau asam Arab ni, aku bagi. Jual mahal pula. Rupanya bukan dia jual mahal, tapi dia cakap dengan saya, tanah ni berkat, tak payah alas. Dia nak cium kesan-kesan tapak kaki. Tapak kaki Rasulullah, tapak kaki. Kalau tak tapak kaki Rasulullah dan sahabat pun, tapak kaki para alim ulama pernah berjalan di situ. Maknanya berkatnya tu ada. Berkat tu ada. Sebab itulah orang dulu-dulu kata, kalau tok guru atau ustaz datang rumah kita, minta tok guru tu semayang sunat 2 rakaat dalam rumah kita, supaya ada kesan tinggal tempat sujud di situ ada. Biar ada berkat ulama dalam rumah kita. Ni tak ada kan. Tu yang jadi masalah. Jadi ni jadi makna kata habislah bila berjalan tu, burung ababil pun lontar batu. Jadi macam ulat, daun-daun kayu yang dimakan ulat. Jadi kena sikit je berlubang, sikit berlubang. Abrahah ni dia sempat lari, tapi mati tak. Lari sampai dekat Yaman tempat dia. Baru dia nak masuk kat pintu kota dia, rebah situ. Jantung dia sampai terkeluar. Sebab badan dia dah terkoyak-koyak, dah teruk dah darah. Allah nak buat main dengan Allah. Jadi iktibar pada kita. Kalau kita nak try lah lawan agama Allah ni, silakan. Jangan main dengan agama Allah. Lepas tu jangan cakap besar. Macam ada satu orang dulu dia cakap besar. Dia lelaki buat perangai perempuan, pakaian perempuan. Lepas tu pergi Mekah, masuk pula tempat muslimat. Bila orang marah, orang tegur apa semua, dia kata, alah, itu saya yang punya, bukan kamu punya. Cakap. Nampak? Dia kata, kalau betul lah, kenapa saya tak kena panah peti pun? Tak kena panah peti. Tu'mu nak kena panah peti sungguh ke? Allah tak turun azab tu, 2 makna dia, kata ulama.
Kalau kita buat salah, kemudian Allah tak turun azab. Pertama, mungkin Allah bagi peluang untuk kita taubat. Allah bagi masa, Allah bagi pilihan untuk kita taubat balik, rasa bersalah sebelum dihukum. Nah, yang kedua, mungkin bukan Allah bagi peluang taubat, tapi Allah nak buat dia semakin jauh kepada Allah. Ni paling bahaya. Itulah dipanggil istidraj. Ya, dia buat jahat tapi dia tak rasa bersalah. Malah dia rasa okey dengan jahat dia. Bangga pula dengan kejahatan dia. Jangan. Tuan-tuan, tolong tinggalkan sifat macam ni. Ada di antara kita kadang-kadang minta maaf cakap sudah berusia tapi masih sombong tu ada lagi. Kadang dia tengok budak-budak muda, dia panas hati. Budak ni aku lesing kau tahu. Dia nak lesing. Padahal dia tongkat pun ni jalan pun pakai tongkat. Nak lesing orang. Kaki pun menggeletar dah. Mula dia cerita, dia buka cerita, memang aku tua dah, tapi zaman dulu aku jentik telinga orang sampai putus sembang. Nampak ada jenis gini. Tuan-tuan, saya nak cakap gini lah. Kalau betul pun kita dulu otai besar ke macam mana pun, kenapa kita bangga dengan kejahatan yang kita buat? Patut kita rasa malu dengan jahat yang kita pernah buat. Kita dah tinggalkan, kita tak nak jadi macam tu dah. Kita dah jadi kaki masjid, dah sembahyang. Jadi perkara-perkara lama yang buruk-buruk tu jangan sibuk nak cerita kat orang, seolah-olah macam kita bangga dengan dosa yang kita buat. Jangan bangga dengan dosa. Cuma kita kena fikir amalan kita macam mana, pahala kita macam mana, bahagian kita macam mana. Ini kadang-kadang dia cerita pasal benda apa dia buat dulu. Tak payah. Jadi selepas peristiwa tu tak jadilah, jangan tak boleh lah nak runtuh Kaabah. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat kata 40 hari selepas tu, satu lagi pendapat kata 50 hari selepas tu barulah baginda Nabi SAW dilahirkan. Sebab itulah tahun kelahiran Nabi itu dipanggil tahun gajah. Dan waktu tu belum ada lagi bilangan angkanya. Sebab tu orang tanya Nabi lahir tahun berapa, tak ada nombor. Sebab belum ada kalender Islam waktu tu. Kalender Islam ni bermula zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Zaman tu baru mula Muharram, Safar apa semua ni barulah dikira tahun tu. Yang kita tengok 1400 apa semua tu, itu kiraan di zaman Saidina Umar. Bukan masa mula-mula Nabi lahir tu, tak ada lagi. Walaupun ada kajian yang dia buat kajian, akhirnya jumpalah katanya 571 Masihi. Masihi ni kalender yang kita pakai sekarang ni, Januari Februari tu. Kalender orang putih tu, itu panggil Masihi. Jadi ada pendapat kata 571 tahun dia Nabi dilahirkan. Wallahu alam. Jadi tak ada masalah lah tahun berapa dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak ambil ibrah daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Dalam kitab Khulasah Nurul Yakin ada matan yang menyebut bahawa huwa sayyiduna Rasulullah. Nabi kita ni adalah sayyiduna. Apa makna sayyiduna? Said ni maknanya ketua, penghulu. Tu kami. Nabi Muhammad ni penghulu kami, penghulu kita. Maksud penghulu kita bukan kita je, semua sekali. Maka ulama terjemahkan bahawa maknanya sayyiduna itu sayyidul anbiya wal mursalin, ketua segala nabi, ketua segala rasul. Malah disebut juga sebagai khairil anam, maknanya sebaik-baik makhluk. Dalam semua makhluk ni yang paling hebat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam dikisahkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi. Kan Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke bumi. Kita jangan kata Nabi Adam kena halau, tak baik, tak ada adab dengan Nabi. Itu kan Nabi. Jangan cakap Nabi Adam kena halau, tak baik, kasar bunyinya. Orang kata biadab, tak ada adab. Jadi kita kata Nabi Adam diturunkan Allah, itu tak apa. Nabi Adam diturunkan Allah daripada syurga ke bumi. Jadi bila Nabi Adam turun daripada syurga ke bumi, Nabi Adam mohon ampun dan taubat kepada Allah. Ini sekali lagi kita beradab dengan Nabi. Nabi Adam mohon ampun taubat tu bukanlah maksud Nabi, jangan cakap Nabi Adam pun buat dosa.
Jangan cakap gitu. Nabi-nabi ni maksum, tak ada dosa. Dah tu Nabi buat tu, itu sebagai pengajaran buat kita umat manusia. Allah nak ajar, bila kamu buat salah, tersilap, mohon ampun, mohon maaf. Lepas tu Nabi Adam, kalau betul lah dia seorang yang pendosa, mesti dia akan buat lagi salah. Tak, sekali tu je. Kita baru nama pendosa sebab salah kita berulang-ulang. Hari ni tobat, esok buat lagi. Tobat lagi, esok buat lagi. Tobat dah usah, tak nak wah, tikar nombor ekor, tak mau dah. Sebab tak kena, tobat lah. Cuba kena. Nampak? Dia kata, kita gitulah. Tapi Nabi tak. Jadi bila Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam pun minta maaf pada Allah. Akhirnya dalam doa Nabi Adam disebutnya nama Nabi Muhammad. Pada waktu tu Nabi Muhammad mana ada lagi. Nabi Adam kata, ya Allah, dengan kehebatan nama Engkau ya Allah, dan juga nama Muhammad, maka ampunkanlah aku ya Allah. Allah tanya balik pada Nabi Adam, mana kamu tahu tentang Muhammad? Kata Nabi Adam, suatu aku di syurga dulu, aku nampak nama Engkau ya Allah berapitan dengan namanya. Maknanya bersebelahan dengan nama Muhammad ni, bersebelahan dengan nama Allah. Maka kata Nabi Adam, kalaulah nama ni boleh duduk sebelah nama Engkau, maknanya nama ni bukan salang-calang orang, melainkan inilah nama kekasih Engkau. Kata Allah, benar. Dia akan lahir daripada zuriat kamu, daripada keturunan kamu. Dia adalah Nabi yang terakhir sekali. Dialah kekasih aku. Pada waktu tu Nabi Muhammad tak ada lagi. Allah nak tunjuk. Sebab tu kata ulama, kehebatan alam ini, cantiknya alam ini, indahnya alam ini, kerana rahmatnya Allah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata guru kami, kita tengok alam yang indah ini, sebenarnya itu hadiah yang Allah hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan pada kita. Kita hanya menumpangnya sahaja. Kita tengok cantiknya Bukit Bukau, cantiknya awan, cantiknya pelangi, cantiknya alam ni, Allah buat cantik-cantik ni sebab Allah nak tunjuk pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Tu. Nabi Muhammad kekasih Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad tu kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad ni siapa? Yang ni yang Nabi kata, Nabi kasih kepada ikhwani. Wadidatu anni lakitu ikhwani, kata Nabi. Aku harap, Aku sangat merindui, aku nak bertemu, laki itu, aku nak bertemu dengan ikhwan ni. Ikhwan ni bahasa Arab, bahasa Melayu erti ikhwan saudara. Aku nak sangat bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat tanya, bukankah kami ni adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi. Dah, kamu ni sahabat aku, yang duduk dengan aku, yang gaul sekali, makan sekali, kamu sahabat. Tapi yang aku kata ni ikhwan, saudara-saudaraku. Maka sahabat peliklah, sahabat tanya, kalau begitu siapa mereka? Kata Nabi, alladzina amanu bi, merekalah orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarauni, walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Yakni kita semua. Dalam hadis tu, walaupun tak disebut nama kita seorang-seorang, tapi kumpulan nama ni ada dalam tu. Nama kita ada sekali dalam tu. Maknanya nama kita ni lah, kita semua ni lah dirindui oleh Rasulullah, kerana kita boleh kasih dan sayang pada Nabi sedangkan tidak pernah melihat wajah Nabi. Sahabat, tuan-tuan sekalian, sahabat sayang Nabi, pertahankan Nabi. Kita kata tak pelik manalah, sebab nampak Nabi kat depan, sanggup berjuang dengan Nabi, nampak Nabi kat depan kan, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, hidup dengan Nabi. Yang pelik ni, orang yang lahir selepas Nabi wafat, tu pelik. Apa pelik? Dia tak pernah tengok wajah Nabi, dia tak pernah bersama dengan Nabi, dia tak pernah dapat salam cium tangan Nabi, tapi dia kuat pertahankan Nabi. Dia sanggup mati kerana Nabi. Maka orang ni lah orang yang sangat hebat.
Yang ni lah yang sangat dikasih dan dirindui oleh Rasulullah. Itu kita sebut tadi. Kalau sahabat boleh berjuang, tak pelik sangatlah, sebab sahabat kenal Nabi, duduk dengan Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi, tapi sanggup pertahankan Nabi, sanggup memperjuang nak jaga Nabi. Itulah makna kata kehebatan. Inilah yang kita nak bawa tuan-tuan di hadapan Allah nanti, nak sebagai satu bentuk kasih sayang yang moga-moga dengan sebab kita sayang kekasih Allah, Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan, saya nak tanyalah kita semua, kita nak bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, kita nak bawa apa? Kita nak bawa apa? Kita nak bawa semayang kita, tuan-tuan. Siapa sini yang dia semayang, tiap-tiap kali semayang, daripada takbir sampai salam khusyuk, tak lari dah, memang khusyuk daripada takbir sampai salam? Cuba bangun nak tengok muka. Nampak? Ada satu masjid tu, saya tanya macam ni lah. Saya kata, siapa dalam ni yang semayang dia memang khusyuk daripada takbir sampai salam, memang tak lari dah? Cuba bangun. Tiba-tiba ada seorang pakcik, dia bangun. Dia duduk belakang sekali, dia bangun. Senyap masjid masa tu. Semua orang tala ke dia, semua orang tengok dia. Kata, hebat dia ni, ngaku khusyuk ni dia ni, betul ni. Semua pandang dia. Tiba-tiba dia kata, aku nak pergi tandas lah, dia kata. Pergi tandas, ingatkan ngaku khusyuk. Nampak? Nak ceritanya tak ada. Boleh kata tak ada lah. Kalau ada pun mungkin tak ramai. Tu wali lah tu kalau ada pun. Yang ramai kita ni kuali, kan? Saya sendiri pun nama pun ustaz. Nak tengah semayang teringat, jap lagi ceramah, nak ceramah apa? Dah ustaz dah tu, yang tak start lagi dah tu. Tu kata, makna kata memang kacau. Lagi-lagi pula kalau kita kalut-kalut nak datang masjid dah. Kita kalut-kalut dengan, malam ni ada ceramah, laju lah bawa motor, dah terlambat dah. Jadi ada buat kerja apa tahu, jadi lambat. Masuk parking tu, lompat terus daripada motor masuk dalam tu. Allah Akbar. Bila bar je, setan duk kacau. Yang tak kata laju sangat masuk, kunci motor buh mana, dia tanya. Dia kata, ya dak ya juga, kunci motor. Wah, sudah. Tapi takkan nak raba, nampak sangat lah kan. Jadi pandai cover lah. Ni semayang dulu, jadi tunggu time mana? Time rukuk. Sebab rukuk tangan dia dekat dah dengan poket. Jadi Allah pun lalu ke poket, lalu kosong. Sudah, kanan kosong, kiri pun kosong. Setan pun cucuk kata, aku kata dah, hang tinggal kunci motor kat motor ni. Jadi semayang tu ingat motor ke ingat Allah? Ingat motor dah. Dah motor bau keluar kedai, bau beli, hutang pun tak habis lagi. Kan? Seat tu pun ada plastik lagi, seat dia. Kan? Tak apalah. Duk ingat motor situ. Sampai terlalut baca Fatihah. Orang Maliki Yaumiddin, dia Maliki Yaumiddin. Kalut situ dah, dia ingat ke motor. Tapi tak apa lagi, okey lagi lah, boleh kawal lagi. Sampai sujud, tengah-tengah sujud, tiba-tiba bunyi motor, ada orang start. Bunyi pula sebiji dengan bunyi motor dia. Teng 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 teng. Sudah, setan lagi cocok. Setan kata, habis dah motor hang, orang kebah dah, ampunkan hang habis. Dalam semayang jeling, tengok habis jadi. Dia kata, dah. Tu saya kata tadi, kita nak bawa apa bertemu Allah? Ibadat kita pun berlebih kurang, tak betul-betul. Ada satu masjid tu saya semayang, masjid pun satu harga AJK. Waktu kita pesan AJK, kalau buat makan jangan tunjuk lagi. Ini awal-awal sebelum kuliah tu letak dah nasi. Surau tu dia tepi dia ada tingkap, kan? Batu meja tu pula betul-betul tepi tingkap tu. Jadi dia hidang, letak lauk, letak nasi. Dalam semayang ada pakcik tu semayang sebelah saya, dia jeling tengok lauk. Allah Akbar, kacau betul pakcik ni. Dalam semayang nak kita tengok lauk. Nak sebaik tak tunjuk aja. Tu kata habis. Nak bawa macam mana tuan-tuan? Kita nak bawa semayang kita banyak cacat celanya. Ada banyak kurangnya. Kan? Nak bawa bacaan Quran kita, baca Quran tajwid tunggang langgang lagi kita. Betul tak? Kadang-kadang baca tu 2 dalam 1. Dia gitulah, baca surah Abah tak nguak, baca Quran baru nguak. Lalu gitu lah kita diuji.
Baru nak start baca Quran je mengantuk. Baca Quran je mengantuk. Tengok Raja Lawak tak ngantuk pun. Ada kata tengok drama tak ngantuk. Asal nak baca Quran ngantuk. Lah kali berapa banyak ayat baca? Satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Anak pun tegur, ambo, mak akan baca satu ayat je mak. Nak mak dia kata aku okey kan baca kat satu ayat, ayah hang tidur berdengkur. Ada lagi teruk. Anda mak. Ada kata mak dia kata nak bawa Quran. Ayat kita pun kurang-kurang. Tajwid kita pun kurang-kurang. Nak bawa apa lagi? Tadi cerita dah pergi umrah bukan niat nak mencari ibrah perjuangan Nabi, tapi kalut pergi cari barang, shopping. Dah niat pun dah terlari. Jadi kalau betul-betul lah esok di hari kiamat, kita nak bawa depan Allah ni, nak bawa amalan yang mana satu? Yang nak kata amalan tu paling terbaik, nak dipersembahkan pada Allah. Amalan mana? Nah, tu yang kita nak pesan, tu yang ulama pesan. Kalau nak kata semayang kita banyaklah kurang, baca Quran kita banyaklah kurang, amal-amal lain banyaklah kurang, ibadat-ibadat lain banyaklah kurang. Tapi ya Allah, dalam hati yang kecil ini ya Allah, ada satu perasaan yang cinta teramat sangat kepada baginda Nabi SAW, kasih kepada Rasulullah, sehingga kan ya Allah, aku sanggup mati kerana dia ya Allah. Darah aku yang mengalir dalam badan ni ya Allah sangat murah untuk dia ya Allah. Nah, kalaulah Islam memerlukan batang leherku, nescaya aku serah batang leher ni untuk perjuangan agama ni ya Allah. Jadilah kita macam Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Nabi SAW yang pertama. Di saat keuzuran, hampir-hampir kepada wafatnya, dia berkata pada suaminya, ya Rasulullah, wahai suamiku, nah andai katalah selepas kematianku ini Islam dalam keadaan susah, memerlukan duit ringgit dan sebagainya, memerlukan harta untuk menegakkan agama ni, maka ambillah tulang belulangku dan juallah tulang aku, jadikanlah hasil daripada jualan tu untuk kamu tegakkan agama ni ya Allah. Itu. Nah, sebab Nabi ni kasih pada kita. Nabi kalau dia nak seorang-seorang dia bahagian Islam, tak apa dah bahagian dia dengan ahli keluarga, tak apa dah. Penduduk Mekah cukup dah. Tak, Nabi berjuang sampai Islam sampai ke tempat kita. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Kalau Islam tak sampai, ini arahan macam mana Islam boleh sampai sini? Arahan Nabi kepada para sahabat, suruh sebarkan agama ni seluruh pelosok dunia. Sehingga terpilih salah satunya yang Allah nak sampai Islam kepada ni, yakni tanah Melayu kita. Kalau Islam tak sampai tanah Melayu kita hari ni, agamanya apa? Nah, itu kita kenang. Jadi bila pandang jerih payah pengorbanan perjuangan baginda Nabi SAW, maka kita nampak agama ni macam mana kita nak bawa dia, macam mana nak pikul dia. Kita sanggup bermati-matian. Ni Perancis hina Nabi, kita boykot habis-habisan barang Perancis. Tak payah kata Perancis dah, daripada dulu dah kita kata dah, barang kafir ni jangan. Kita juang sungguh-sungguh. Ini dipanggil jihad ekonomi. Ini pun satu perjuangan, biar mereka tunduk akhirnya. Islam ni kuat. Islam dulu pernah memegang 3/4 dunia. Islam dulu adalah yang paling hebat sekali. Hari ni kita jakun tengok Mak Saleh. Kalau ada Mak Saleh datang kampung kita jogging, kita pun ui Mak Saleh, Mak Saleh. Makna kata seolah-olah macam ui hebatlah nampak gitu. Padahal Mak Saleh je, sunat pun tidak. Nah, tapi dulu hebatnya Islam ni, bila nampak je saudagar Arab, orang berjubah berseban, orang akan rasa kagum, tengok ui hebatnya. Tapi tengok hari ni kita tak nampak dah kehebatan itu datang daripada agama ni, datang daripada Islam, tapi nampak datang daripada barat. Ambil contoh corona ni sudahlah tuan-tuan, tulunjuk kita ikut barat aja. Vaksin, ubat daripada barat dan sebagainya. Betul lah kita ikhtiar, tapi kita yakin ke kandungan dalamnya itu betul-betul suci, betul-betul halal? Dia kata darurat Ustaz. Betul ke darurat? Darurat ni bila tak ada langsung bahagian yang halal, baru yang haram dibolehkan. Kita masuk hutan,
Lapar perut ni, kita sesak dalam hutan. Tiba-tiba lalu ayam, kita buat dek. Lalu hidung tak siap tu, kita pun sambar. Nampak? Itu kan darurat. Sedangkan ada lagi yang halal. Kalau ayam tak ada pun, kekah dulu daun-daun kayu. Barulah bila tak ada apa langsung nak dimakan, baru boleh ambil yang haram ni tadi. Sama kat dalam darurat ubat. Kalau nak kata boleh pakai terus ubat orang kafir dan sebagainya, habis dah tak ada dah ubat yang halal daripada Islam. Madu gimana madu? Mana pergi habatus sauda? Takkan tak ada dah langsung. Lain dah kalau semua ni tak ada dah. Barulah kita nak ambil jalan barat ke jalan kafir ke nak macam mana? Tapi ni ada lagi. Madu ada, habatus sauda ada, buah tin ada, minyak zaitun ada. Semua ni ada dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi sebut fil habati saudai syifaun. Dalam habatus sauda itu ada kesembuhan. Min kulli da'in, bagi segala jenis penyakit. Ila sama, melainkan mati. Mati saja, tak ada ubat. Kenapa hari ini bila kita sakit, kita mendahulukan Panadol? Mana dalil Panadol? Mana hadis Panadol? Kenapa kita dahulukan ubatan-ubatan yang kita sendiri tak tahu kesahihannya, kehalalannya, sedangkan daripada hadis Nabi berlambak-lambak dia. Tapi kita tak buat yang ni. Sebab apa? Inilah saya kata tadi, kiblat kita dah mula jauh ke pergi. Memang kita semayang kiblat masih lagi menghadap Kaabah, tapi kiblat kehidupan kita, kita tak nampak Islam lebih utama. Tak nampak Islam tu di hati. Al-Islamu ya'lu wala yula alaih. Islam tu paling atas, tidak ada yang lebih atas daripada Islam. Jadi macam mana kita nak mengata bahawa kita cinta Nabi, kasih Nabi, sedangkan apa yang Nabi bawa kita tak ikut? Apa yang Nabi kata kita tak jadikan itu sebagai satu keutamaan, malah kita mementingkan yang lain daripada Nabi lah pula. Jadi kalaulah macam ni, sebab itulah ulama sebut laukana bainana, laukana bainana, andai kata Nabi masih hidup, apa perasaan Nabi? Apa perasaan Nabi bila kita buat macam ni? Kan? Selalu dalam ceramah Maulid saya bawa kisah ni, di mana andai katalah ni andaian, andai memang benda ni tak berlaku, tapi kita buat andaian. Kita kata kita ikut Nabi, tapi kita buat apa yang Nabi larang pun kita buat juga. Nabi larang arak, Nabi larang judi dan sebagainya. Tapi negara yang kita mengaku sebagai sebuah negara Islam, arak pun ada, judi pun ada. Malah besar pula tu pusatnya tu. Arak siap dengan kilang. Kalau jual di kedai dia boleh tahan kira, ni kilang siap. Proses pula tu. Nampak? Jadi bayangkanlah andai katalah Nabi masih hidup. Contoh katalah Nabi masih hidup, andai kata Nabi pun terbang daripada bumi Madinah, naik kapal terbang, turun ke airport KLIA dengan sahabat lah, dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, turun sahabat. Dekat airport tu penuh dah orang sebab nak sambut Nabi. Semua berkemutih, pakai jubah putih, laungan qasidah tala'al badru alaina, sambut Nabi turun daripada airport. Contoh kita nak buat andaian gitu, sambut Nabi, Allah kasihnya berebut-rebut semua nak salam tangan Nabi ni. Sebab ni junjungan besar, bukan leke-leke punya orang ni yang kita kata Sayyiduna. Nak Perdana Menteri tak sehebatnya ni, agung tak sehebat gini. Nak kita pun ramailah orang sampai penuh KLIA tu. Jadi Nabi datang sini nak buat ceramah. Nak. Jadi buat undian-undian masjid seluruh negara ni, cabut undi, Masjid Al-Makmur Sungai Galah menang nombor 1. Cabut dapat kat dia. Makna kata masjid ni dulu dapat Nabi datang sini nak bagi ceramah. Nak panggil Nabi datang sini ceramah. Jadi AJK pun bincang macam mana nak bawa, sediakan kereta mestilah kereta lawa lah sebab nak bawa Nabi. Jadi kereta apa semua. Tok Imam kata tak apalah sebab aku Tok Imam, jadi aku pun imam jugalah dalam driver ni. Jadi Tok Imam jadi driver, dia bawa. Tok Bilal kata dah kalau Tok Imam bawa, saya co-pilot, Tok Bilal duduk sebelah. Dah Tok Siap kata habis aku duduk mana? Duduk belakang lah. Duduk belakang. Jadi sampai airport, buka pintu. Dan Nabi, orang kehormat mesti duduk belakang tak? Jadi Nabi duduk belakang. Nabi duduk dengan Tok Siap, duduk belakang. Kan? Jalan kereta. Jalan sampai dekat highway apa nama tu? Highway KLIA tu kan.
Kan atas tu highway, bawah tu ada satu kilang warna hijau, huruf C depan. Tahu kilang tak? Nama dia Kasberg. Kilang Kasberg tak? Bila lalu kat jalan tu, tiba-tiba Nabi tanya, ya, apa tu? Ma hadha huna? Nabi tanya. Nak Tok Siap faham juga bahasa Arab. Tok Siap hebat. Sembangan Nabi lah. Jadi Nabi tanya, apa tu? Tu bangunan apa? Tok Siap dalam hati kata, nak cakap serba salah. Kalau cakap kan mesti Nabi kecewa, Nabi sedih. Nabi kata, yalah, dengar kata Malaysia ni negara Islam, majoriti semuanya umat Islam, rajanya Islam, pemimpinnya Islam, semua Islam. Tapi takkan ada benda haram. Nak cakap macam mana? Nak cakap serba salah, tak cakap serba salah. Nabi pun ulang-ulang tanya, apa tu? Nabi tanya. Sudah. Nak kata kilang arak, nanti Nabi sedih. Nak bohong tak gamak, takkan nak tipu Nabi. Takkan nak kata tu Tesco. Takkan nak bohong Nabi nak. Lah kali Tok Siap tendang kursi depan. Tung. Kena Tok Bilal. Tok dia kata, hang pandai azan kan? Hang jawab Tok Bilal kata, awak aku pula. Hang lah jawab. Lah kali Tok Bilal pun nampak Tok Imam. Tok Bilal siku. Tung. Hang pandai sangat jadi imam. Hang jawab Tok Imam cerdik, sebab tu jadi imam. Kenapa? Tok Imam pandai. Tok Imam kata, aku nak bawa kereta mana boleh jawab, nanti tak boleh fokus. Hampalah jawab. Jadi masing-masing dia tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Nabi tanya sekali lagi. Lah kali Nabi pun tinggi suara sikit. Nabi tanya, aku tanya, apa bangunan tu? Jawab je lah. Tok Siap dengan tergagap-gagap menggigil, kilang arak. Saya nak tanya semua yang hadir pada malam ni, kalau itulah jawapan kita depan Rasulullah, agak-agaklah dalaman hati kita, kita fikir sama-sama, apakah respon Rasulullah bila dengar itu kilang arak? Apa respon Rasulullah? Rasulullah, kalau saya lah, pendapat saya sendiri, Rasulullah akan mengalirkan air matanya. Aku berjuang bermati-matian dengan sahabat-sahabat aku. Aku berjuang siang dan malam untuk tegakkan Islam, untuk tegakkan yang halal, untuk jatuhkan yang haram. Tiba-tiba hampa senang-senang nak bawa naik benda yang aku haramkan, yang Allah tak suka, yang aku tak suka. Hampa boleh buat. Hampa boleh reda bangunan tu ada di atas tanah hampa, yang dimengaku sebagai sebuah tanah Islam. Yang ni yang memang kita jawab mudah. Bukan saya bina, Ustaz. Mereka bina pemimpin. Betul lah pemimpin yang bina, tapi siapa yang sokong? Siapa yang pilih? Dia naik sendiri ke macam mana? Dia naik tu sebab ada orang pilih. Jadi kita yang pilih pemimpin yang tak nak tegakkan Islam, kita pilih pemimpin yang bawa naik benda yang diharamkan Allah dan Rasulullah, maka kita sekali akan kena jawab nanti di hari akhirat. Jawablah. Satu, siapa kata politik tak ada dalam Islam? Siapa kata mengundi pangkah ni tak ada kaitan dengan agama? Ni nak jawab macam mana ni bangunan ni? Nak jawab macam mana ni benda yang Allah haramkan, yang Nabi haramkan ni? Kita telah melukakan hati baginda Nabi SAW. Ingat, dengan mudah kita membalas selawat gitu saja. Selawat, tapi kilang arak ada juga, pusat judi ada juga. Boleh selesai dengan macam tu saja. Kita dah mengecik hati baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi tiap-tiap malam mendoakan kita. Ya, macam mana itu? Jadi ini buat jadi renungan. Sempena Maulidur Rasul ni, kita nak betul-betul bukan hanya kita lafaz di bibir kasih ke Nabi, sayang ke Nabi, malah kita buktikan kasih ke Nabi itu dengan mencorakkan kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, malah sampai ke peringkat negara kita mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW.
Nah, barulah kita dikira sebagai fattabi'uni. Bila ikut Nabi fattabi'uni, barulah jawabnya yuhibbukumullah. Barulah mendapat akan kasihnya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, barulah mendapat segala keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi mana kita tak ikhlas buat betul-betul macam mana yang Nabi ajar, yang Nabi bawa, maka macam mana kita nak dapat yuhibbukumullah, dan macam mana kita nak dapat wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jadi moga-moga dengan orang cakap perkongsian tentang ibrah kelahiran baginda Nabi SAW pada malam ini memberikan satu impak dan kefahaman di hati kita bagaimana yang dikatakan menyambut kelahiran Nabi, bukan menyambut dengan sekadar selawatnya saja, tapi menggerakkan apa yang Nabi bawa, menyambung lidah perjuangan baginda Nabi SAW dengan betul-betul meletakkan Islam paling atas, menegakkan Islam betul-betul dan menjatuhkan selain daripada yang Islam. Nak kita buat betul-betul insya-Allah. Jadi kalau sama juga dalam perjuangan ni, jadi kita pesan lupakanlah orang cakap perbezaan di antara kita dari sudut warna bendera parti ke dan sebagainya. Kita sama dalam satu perkara, iaitu kita semua Islam. Bersatulah atas nama Islam. Bersatulah, kembalilah, berjuanglah bukan kerana jawatan, bukan kerana pangkat, tapi berjuanglah kerana Allah dan Rasul. Berjuanglah kerana Islam. Maka bila kita buat begitu, intan surullah yansurkum, siapa tolong agama Allah, Allah akan tolong dia balik bila saat kita susah nanti di padang mahsyar esok, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga apa yang kita sampaikan ni memberi kefahaman kepada kita dan menyuntik satu semangat baru pada kita untuk betul-betul kita buat kerja agama ni, kita istiqamah betul-betul, hadir ke rumah Allah, kasih ke rumah Allah, kasih ke Rasulullah dengan betul-betul, bukan hanya di bibir mulut, malah dengan tingkah lakunya kita buktikan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa ada produk perniagaan di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Ini pun jihad ekonomi ni. Jadi kita ada bawa telur masin. Ada? Oh tak ada. Telur masin tak ada. Minta maaf. Selalu ada bawa telur masin. Ni telur tak dan masin agaknya. Jadi tak dapat bawa lah. Jadi ada kat produk-produk yang lain. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, membelilah niat sambil menderma. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan beli produk kami ni, kami dapat gunakan duit itu untuk melahirkan pelapis-pelapis ulama di sekolah kami, supaya pelapis-pelapis inilah yang akan terus membimbing umat Melayu kita khususnya di negara kita sini untuk ikut agama ni betul-betul, supaya kita selamat, keturunan kita selamat mengikut Islam yang sebenar, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengambil masa yang sedikit panjang. Adapun nama pun ceramah perdana mestilah panjang sikit dah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.